kasih pada 25 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2017 peringkat dasar yang turut menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerjaya Raya pada minggu lalu dan pada hari Isnin dan Selasa minggu ini. Mereka ialah ahli yang berhormat dari Bayan Baru, Parit, Tambun, Taiping, Sungai Siput, Sabak Bernam, Puchong, Taring Jaya Selatan, Jasin, Batu Pahat, Keluang, Tanjung Piai, Kota Semerahan, Tanjung Manis, Lanang, Sibu, Bintulu, Limbang, Labuan, Sipitang, Putatan, Kudat, Sandakan, Kinabatangan dan Sempurna. Terima kasih atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan itu. InsyaAllah saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin bagi memberikan jawapan terhadap setiap soalan dan cadangan-cadangan ahli berhormat itu. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebelum saya menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli berhormat, izinkan saya terlebih dahulu untuk memaklumkan ahli-ahli berhormat secara ringkas mengenai cadangan peruntukan bajet 2017 yang bakal diterima oleh Kementerian Kerjaya Raya, iaitu seperti berikut. B27 mengurus sebanyak 964.4 juta. P27 pembangunan bayan secara langsung 2,886.1, cara pinjaman 2010, jumlahnya menjadi 4,896.1 juta. Jumlah keseluruhan 5,860.5 juta. Dah bagi jalan Yang Berhormat. Minta maaf Yang Berhormat, ada stampin juga. Terima kasih. Untuk rekod dan bajet 2016 yang dibentangkan pada tahun lalu, kementerian ini menerima peruntukan sebanyak 5.776 bilion secara keseluruhan. Ini bermakna terdapat sedikit peningkatan bakal diterima oleh kementerian ini pada tahun hadapan berbanding tahun ini, iaitu tambahan sebanyak 84 juta ringgit. Walaupun begitu, terdapat beberapa komponen ataupun program yang mengalami penurunan peruntukan berbanding tahun 2016, terutama melibatkan komponen di bawah maksud perbelanjaan mengurus seperti objek perkhidmatan dan bekalan, peruntukan penyelenggaraan jalan, bangunan, cerun dan juga pampasan tol. Hari ini saya tidaklah bahasat untuk memperincikan tentang isu tersebut kerana ia boleh dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat secara perbahasan peringkat jawatan kuasa kelak. Namun sebagai agensi teknikal utama kerajaan, kementerian ini akan berusaha mengoptimumkan setiap sen peruntukan yang telah diamanahkan itu untuk meningkatkan lagi aspek kesejahteraan rakyat, terutama melalui pembangunan infrastruktur melibatkan jalan, jambatan, cerun dan bangunan kerajaan. Cadangan bajet 2017 untuk kementerian ini adalah bukti dan komitmen kerajaan untuk meneruskan momentum pembangunan negara ini kerana ia memberikan kesan langsung terhadap rantaian ekonomi. Datuk Seri Yang di-Pertua, sekarang saya akan menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli berhormat. Isu pertama ialah berkaitan dengan jalan persekutuan. Ahli berhormat dari Jasin meminta kerajaan untuk mempercepatkan pelaksanaan fasa kedua dan ketiga projek menaik taraf jalan Bemban, Jasin, Tangkak. Terima kasih Yang Berhormat Jasin yang sentiasa konsisten dan tidak jemu membangkitkan isu projek jalan ini dalam setiap perbahasan beliau, iaitu sejak tahun 2013 lagi. Untuk makluman ahli berhormat, kementerian ini sememangnya mengambil maklum tentang kepentingan pelaksanaan projek ini. Ini berikutan projek itu telah dipecahkan pada 4 fasa, di mana fasa pertama dan fasa keempat telah disiapkan pada tahun 2012 yang lalu. Bagi fasa yang belum dinaik taraf, iaitu fasa kedua dan ketiga, untuk makluman ahli berhormat, kementerian ini juga sentiasa konsisten memohon kepada unit perancangan ekonomi di Jabatan Perdana Menteri dalam setiap rolling plan rancangan Malaysia, tetapi masih belum mendapat kelulusan setakat ini. Namun begitu, kementerian ini akan terus berusaha memohon dan susuli perkara tersebut. Datuk Seri Yang di-Pertua, ahli berhormat daripada Tanjung Piai pula memohon penjelasan tentang cadangan menaik taraf persimpangan lampu isyarat sedia ada di Batu 24, Jalan Pekan Nanas ke Johor Bahru kepada sistem bulatan ataupun roundabout. Untuk makluman ahli berhormat, berdasarkan laporan Jabatan Kerja Raya Daerah Pontian, penggunaan sistem lampu isyarat di persimpangan Batu 24 Jalan Persekutuan iaitu FT05
Pekan Nanas masih lagi mampu untuk mengawal kelancaran jumlah aliran trafik semasa. Sehubungan itu, kementerian ini tiada perancangan untuk menukar sistem lampu isyarat sedia ada kepada sistem bulatan trafik ataupun runabout. Tambahan pula, cadangan sistem jalan bulatan trafik akan melibatkan kos yang tinggi kepada kerajaan untuk tujuan proses pengambilan tanah. Datuk Seri Yang Bertua Ahli Berhormat dari Keluang memohon penambahan ciri keselamatan di sepanjang Jalan Batu Pahat iaitu FT50. Ini termasuklah cadangan pemasangan lampu jalan dari Plaza Tol Air Hitam ke Kampung Sri Lalang yang berisiko kemalangan. Isu status pembinaan pusingan U dan median di Jalan Persekutuan FT50 telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kerja Raya semasa sesi soalan lisan di Dewan ini pada 24 Oktober yang lalu. Mengenai cadangan pemasangan lampu jalan dari Plaza Tol Air Hitam ke Kampung Sri Lalang, Keluang, untuk maklumat Ahli Berhormat, lawatan turun ke Padang oleh bahagia Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya iaitu Sektor Infra bersama pegawai JKR Ibu Pejabat dan juga JKR Daerah Keluang telah diadakan pada malam Ahad yang lalu iaitu 30 Oktober 2016. Berdasarkan lawatan itu, kementerian ini mendapati terdapat keperluan pemasangan lampu jalan dan juga membina median di laluan sepanjang 6 km itu. Anggaran kos terlibat ialah sebanyak 1.6 juta ringgit. Sehubungan itu, cadangan projek tersebut akan diberikan pertimbangan sewajarnya oleh kementerian ini. Tuan Yang Dipertua Ahli Berhormat dari Bayan Baru telah membangkitkan mengenai status permohonan peruntukan sebanyak 2.5 juta untuk tujuan penggantian 5 pembentung ataupun drain culverts yang sempit di laluan FT06 Jalan Sultan Azlan Shah Bayan Lepas. Ini rentetan kejadian banjir kilat yang sering berlaku di laluan tersebut akibat pembentung-pembentung yang sedia ada itu tidak mampu untuk menampung jumlah air larian akibat hujan lebat. Untuk makluman Ahli Berhormat, kesemua pembentung terlibat itu terletak di luar skop projek menaik taraf Jalan Persekutuan 6 FT06 dari Teluk Kumbar ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang yang kini sedang dalam peringkat pembinaan. Walaupun begitu, berdasarkan semakan kementerian ini dengan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS mendapati cadangan penggantian 5 pembentung sempit tersebut sebenarnya telah termasuk dalam skop projek pelan mitigasi Sungai Nibong Kecil yang akan dilaksanakan oleh agensi berkenaan. Skop projek JPS itu antara lain melibatkan projek mendalamkan sungai dan penggantian 5 pembentung sempit dengan kos keseluruhan projek sebanyak 53.7 juta ringgit. Datuk Seri Tua Ahli Berhormat daripada Puchong membangkitkan isu bila projek menaik taraf Jalan Putra Permai Seri Kembangan akan mula dilaksanakan. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Speaker dan juga terima kasih Menteri. Saya telah berbincang dengan pengarah JPS di negeri Pulau Pinang. Dia kata harap saya boleh minta sedikit peruntukan daripada kerajaan pusat untuk naikkan taraf pembentung tersebut sebab mereka tidak mempunyai kemampuan atau tidak mencukup duit lah untuk buat semua projek lah. Jadi ini hanya 2.5 juta sahaja. Jadi minta supaya Menteri, kerana ini memang dalam jurisdiction daripada KKR. Jadi kita minta jasa baik lah daripada Menteri untuk laksanakan projek tersebut. Terima kasih. Di bawah JPS, nanti bila giliran Menteri Sumber Asli, Yang Berhormat boleh timbulkan. Sebab ianya projek di bawah peruntukan kementerian tersebut, JPS. Untuk Ahli Berhormat Puchong yang membangkitkan projek menaik taraf Jalan Putra Permai Seri Kembangan. Bila projek ini akan dilaksanakan, memandangkan masalah desakan telah berlarutan sekian lama. Untuk makluman Ahli Berhormat, sebagaimana jawapan kementerian ini sebelum ini, pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Permai FT3215 masih tertakluk pada kelulusan daripada agensi pusat. Kelulusan peruntukan kajian bukan terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Sebaliknya, ia diputuskan oleh unit perancang ekonomi di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Peranan kementerian ini ialah sebagai agensi pelaksana, iaitu setelah menerima pengesahan bajet dari UPU dan Kementerian Kewangan. Untuk makluman juga, projek ini sebenarnya
telah dijanjikan juga oleh kerajaan negeri, di mana peruntukan 35 juta telah diperuntukkan. Tapi saya tak tahu mengapa penambahbaikan ini tidak dilaksanakan pada masa ini. Jadi Yang Berhormat daripada Puchong bolehlah merujuk pada Menteri Besar Selangor untuk memastikan mengapa peruntukan yang telah diluluskan tidak dilaksanakan penambahbaikan sebahagian jalan ini, walaupun jalan persekutuan tapi telah dijanjikan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor. Tuan Yang Bertuah masih berkenaan dengan isu jalan, tapi kali ini saya akan balik pada isu jalan di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Ahli Berhormat dari Kota Semerahan telah membangkitkan isu cadangan menaik taraf jalan Datuk Musa, Kota Semerahan kepada laluan 4 lorong 2 hala. Beliau juga inginkan penjelasan mengenai cadangan membina jejambat bertingkat di bulatan G3 di Kota Semerahan. Untuk makluman Ahli Berhormat, berdasarkan kajian awal, kementerian ini berpandangan lorong khas untuk motosikal sepanjang 18 km lebih sesuai dibina di sepanjang jalan Datuk Musa berbanding cadangan untuk menaik taraf keseluruhan jalan tersebut. Perkara ini akan dirujuk untuk pertimbangan agensi pusat. Mengenai cadangan menaik taraf bulatan G3 pada jejambat bertingkat pula, ia memerlukan kajian kemungkinan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kementerian ini boleh memutuskan reka bentuk kejuruteraan yang paling bersesuaian untuk mengatasi isu kesesakan di bulatan tersebut. Ahli Yang Berhormat daripada Lanang membangkitkan keperluan pemasangan lampu jalan di sepanjang jalan persekutuan di Sibu dan Lanang, khususnya di Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, Sibu. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, skop pemasangan lampu jalan kebiasaannya tidak dilaksanakan sebagai satu projek yang khusus. Sebaliknya, ia akan dimasukkan dalam kontrak pembinaan sesuatu jalan. Bidang kuasa pihak bertanggungjawab untuk memasang dan menyelenggara lampu jalan adalah mengikut status sesuatu jalan berkenaan. Lampu-lampu jalan tidak dipasang di sepanjang jalan persekutuan kecuali di lokasi strategik keselamatan sahaja. Berdasarkan semakan kementerian ini, sebahagian besar lampu-lampu jalan di dalam kawasan Lanang dan Sibu terletak di bawah bidang kuasa Majlis Perbandaran Sibu dan ini termasuklah juga Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus di Sibu. Tuan Yang Dipertua, Ahli Berhormat dari Ranau pula telah membangkitkan mengenai status pembinaan projek jalan telipuk Kiulu Ranau. Untuk makluman Ahli Berhormat, berdasarkan semakan kementerian ini, pembinaan jalan alternatif Kota Kinabalu ke Ranau, iaitu dari telipuk, Pekan Kiulu, Lokos, Toboh, Randaguang, sepanjang 110 km ialah projek kerajaan pusat yang dilaksanakan oleh JKR Sabah di bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Harga kontrak projek ini ialah sebanyak 288.3 juta. Pada masa kini, projek tersebut baru saja memulakan pembinaan pada 1 Oktober 2016 yang lalu dengan kemajuan semasa di tapak ialah 2%. Projek ini dirancang akan siap pada 31 Mac 2019. Sepanggar bangun belakang. Boleh Menteri mencelah sikit. Sila. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri. Jalan ini bermula daripada kawasan Parlimen Sepanggar dan berakhir di kawasan Parlimen Kinabalu. Dalam kawasan Parlimen Sepanggar, 2-3 minggu ini penduduk kampung yang terlibat dalam pembinaan ini minta supaya pihak JKR memberikan makluman kepada pemimpin-pemimpin tempatan. Saya sendiri sebagai ahli parlimen pun tidak dimaklumkan daripada mana laluan jalan ini kerana banyak kebun-kebun penduduk kampung dan juga tadahan air akan terlibat. Jadi ini akan menyukarkan kita. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepanggar. Perkara ini saya akan maklumkan pada JKR Negeri Sabah untuk melibatkan pimpinan setempat dan memberi taklimat kepada mereka supaya apa saja isu di lapangan dapat diselesaikan secara bersama. Datuk Seri Yang Dipertua, sebagaimana Ahli Yang Berhormat Jasin tadi, Ahli Yang Berhormat dari Labuan juga konsisten memperjuangkan cadangan supaya laluan Beaufort ke Menubuk dimasukkan sebagai sebahagian daripada skop projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, cadangan naik taraf laluan dari Beaufort ke Menubuk tidak termasuk dalam fasa pertama projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Walaupun begitu, kementerian ini akan mempertimbangkan cadangan projek itu
sama ada akan dilaksanakan sebagai projek konvensional di bawah rancangan Malaysia ke-11 atau dimasukkan dalam fasa projek lebuh raya Pen Borneo Sabah yang akan datang. Ini tertakluk pada kelulusan kerajaan dan juga agensi pusat yang berkaitan. Datuk Seri Yang di-Pertua Yang Berhormat dari Semporna telah membangkitkan mengenai isu pelaksanaan projek Jalan Tawau Semporna Sabah dalam skop projek lebuh raya Pen Borneo Sabah. Memang benar pembinaan projek menaik taraf Jalan Tawau ke Semporna iaitu dari persimpangan lapangan terbang Tawau ke Pekan Semporna telah dimulakan sejak dari rancangan Malaysia yang ke-10 lagi, iaitu pada tahun 2013. Namun begitu ia dibuat secara berfasa di mana tidak semua jajaran Tawau Semporna ini termasuk dalam jajaran lebuh raya Pen Borneo Sabah. Ini termasuklah fasa pertama Tawau Semporna melibatkan projek sepanjang 15 km dengan kos pembinaan 170 juta ringgit. Pada masa kini fasa itu telah mencapai kemajuan semasa iaitu 90% dan dirancang siap sepenuhnya pada bulan Februari 2017. Projek ini dibiayai melalui peruntukan bajet tahunan rancangan Malaysia ke-10 dan bersambung ke rancangan Malaysia yang ke-11. Untuk makluman ahli berhormat, skop projek fasa 1 itu berbeza atau berlainan dari projek kick-off lebuh raya Pen Borneo Negeri Sabah dari Tawau ke Semporna yang baru saja dimulakan pada bulan Ogos 2016 yang lalu. Projek sepanjang 5 km itu merupakan kesinambungan dari fasa awal Tawau Semporna yang dimulakan lebih awal pada rancangan Malaysia yang ke-10. Sempurna bangun. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang begitu baik terhadap pelaksanaan projek ini. Saya pun bangkitkan perkara ini oleh kerana kebimbangan saya dalam beberapa acara yang telah diadakan di peringkat negeri adalah digembar-gemburkan bahawa ini merupakan sebahagian daripada Pen Borneo yang sebenarnya bukan. Saya setuju dengan Yang Berhormat pasal saya masih ingat dulu masa masih lagi Datuk Sami Belu. Saya bincang dengan dia, lepas tu tampil yang laksanakan waktu itu di peringkat design level. Cuma saya juga nak tanya sama ada, pasal saya pun agak bimbang, pasal kedengaran, tak tahu, saya harap bukan betul. Pelaksanaan jalan ini tidak akan sampai ke daerah Semporna. Adakah benar bahawa perkara ini akan terus di peringkat awal rancangan itu? Memang saya telah suarakan, bukan hanya di peringkat kabinet waktu itu, bahkan juga saya bincang dengan rakan saya dahulu, Semai Siput. Itu rancangan pembinaan jalan daripada Tawau sampai ke Pekan Semporna dan sebahagiannya juga sampai ke Datuk. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Semporna. InsyaAllah kalau mengikut perancangan, memang keseluruhan fasa jalan ini akan dibuat secara fasa dan bergantung sepenuhnya sama ada kita akan dapat peruntukan ataupun tidak, dan sama ada sebahagian yang lain nanti akan dilaksanakan sepenuhnya di bawah Pen Borneo Sabah. Datuk Seri Yang di-Pertua, masih berkaitan dengan projek lebuh raya Pen Borneo Sabah, Yang Berhormat dari Putatan meminta supaya pelaksanaan projek ini tidak tertangguh dan ia dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Begitu juga harapan daripada Ahli Berhormat dari Kudat dan Sepitang, iaitu meminta supaya pakej lebuh raya Pen Borneo Sabah bagi laluan sektor Tuaran ke Kudat dan Sindomin ke Sepitang serta Beaufort ke Papa dapat dipercepatkan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo Negeri Sabah fasa 1 telah diluluskan dan ditandatangani. Pelaksanaan projek ini telah dibahagikan pada 35 pakej. Daripada jumlah tersebut, 3 pakej telah di-award dan kini sedang giat dilaksanakan. Manakala sebahagian besar lagi pakej terlibat baru saja selesai melalui proses makmal pengurusan nilai dan dijangka akan ditender secara berperingkat mulai akhir tahun ini. Ini termasuklah pakej dari Tuaran ke Kudat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Kudat dan juga pakej dari Sindomin ke Sepitang serta Beaufort ke Papa sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepitang. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, keseluruhan pakej lebuh raya Pen Borneo Negeri Sabah fasa 1 dirancang akan siap sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun 9 bulan iaitu pada akhir tahun 2021. Datuk Seri Yang di-Pertua, sekarang saya ingin beralih mengenai isu-isu yang melibatkan pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak pula. Ini untuk menjawab beberapa persoalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bintulu.
Pertama, Ahli Berhormat Bintulu meminta penjelasan mengenai agensi bertanggungjawab dalam pengurusan trafik semasa pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Ini merujuk pada pakej kick-off dari persimpangan Nyabau ke persimpangan Bakun yang sedang dibina. Sebagaimana Ahli Berhormat telah sedia maklum, projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak dilaksanakan melalui model Rakan Pelaksana Projek ataupun PDP dengan izin Project Delivery Partner. Ini makna peranan PDP ialah sebagai pengurus projek, iaitu sebagai one-stop accountability center. PDP bertanggungjawab memastikan projek dapat disiapkan mengikut kos, kualiti, piawaian dan spesifikasi serta tempoh pembinaan yang dipersetujui kerajaan. Ini termasuklah tanggungjawab PDP dalam memastikan aspek pengurusan trafik dan keselamatan pada pengguna semasa projek sedang dilaksanakan. Kedua, Ahli Berhormat Bintulu membangkitkan isu sama ada kempen sifar lubang atau zero pothole yang dilancarkan kementerian ini turut merangkumi jalan-jalan di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman Ahli Berhormat, kempen zero pothole telah dilancarkan pada Februari 2016 yang lalu. Ia bertujuan memastikan setiap lubang di atas permukaan jalan dapat diambil tindakan penampalan dengan segera, iaitu kurang daripada tempoh 24 jam. Pada peringkat awal, kempen Zero Pothole ini hanya melibatkan aku janji daripada jurutera daerah di semenanjung Malaysia sahaja. Walau bagaimanapun, kementerian ini berhasrat untuk memperluaskan lagi kempen ini ke Sabah dan Sarawak dalam tempoh yang terdekat. Ketiga, Ahli Berhormat Bintulu turut membangkitkan mengenai isu kelewatan pembinaan lampu isyarat di laluan Jalan Bintulu, Jalan Lapangan Terbang Bintulu. Untuk makluman Ahli Berhormat, kementerian ini mengambil maklum mengenai keperluan mendesak pemasangan sistem lampu isyarat di laluan tersebut. Berdasarkan semakan kementerian ini, cadangan pemasangan lampu isyarat tersebut tidak termasuk dalam skop projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Sebagai itu, kementerian akan mempertimbangkan pemasangan lampu isyarat tersebut dalam senarai cadangan kerja projek mesra rakyat ataupun people centric negeri Sarawak pada tahun hadapan. Bintulu bangun, Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, kata kita ada PTP. Kenapa PTP sampai ada masalah, ada isu, kita panggil ada mesyuarat. Pegawai mari tanya 10 soalan, 10 soalan tak ada jawapan. Macam telingung turut dalam sana. Tatan nak dengar saja. We need the solution. Tadi saya bukan cakap traffic control. You punya traffic keselamatan. Safety management tidak ada. Berapa orang sudah kemalangan dalam jalan raya? Bila dia orang kemalangan dalam jalan raya, kita kena marah. So kenapa tidak ada? You punya supervision pun tidak ada. CKR punya supervision pun tidak ada. Kami kontraktor supervision tiada, CKR supervision tiada, PTP punya supervision pun tiada. Semua ini konsultan kita bayar semua, mana pergi? So, mana boleh kata kita tidak bertanggungjawab? Okay? Ini isu satu. Isu kedua, dia punya kualiti jalan raya. Mana ada lupa raya? Pen Borneo. Jalan raya biasa tadi, saya pun itu hari bahas pun kata, talang ujang kita pun boleh tasir itu jalan. Lepas itu berluban-luban. Bila kita talang Suragaba kata kita cira poho, itu masa tidak cakap semenanjung. Rakyat tanya sama wakil rakyat, apa cerita ini? Pemangkan main lagi wayang, pergi sana mancing ikan. Inilah macam mana kita cerita janji tidak serupa bikin. Okey. Jadi isu ketiga ni, Menteri memang saya tak setuju. Dia kata Bintulu airport punya jalan itu Lebuh Raya bekas tuan. Dia kata dalam masa itu you tidak masuk traffic light. Saya pun tidak tahu. Yang Berhormat, elakkan panggil Menteri you. Ya. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Kita mesti mau faham. Bila kita desain itu jalan, janganlah semua pakar-pakar itu desain itu, konsultan ke apakah, dia buat itu desain itu. Jalan raya. Dia desain dalam bilik aircon saja.
kita mesti tahu ada junction, ada close junction. Berapa sudah nyawa sudah terbang? Tunggu berapa lama lagi mau pasang satu traffic light 1,5 juta saja. Jangan kita tolak negeri, tolak pergi federal, federal tolak pergi negeri. Berapa orang lagi mau mati itu atas jalan raya baru kita mau bikin. Janganlah sampai menteri itu masih ingat dah dalam zaman masa itu tahun baru Cina, kita sendiri karena jam itu jalan 8 jam dalam sana, berapa jam dalam sana, baru kita lulus itu runtuh punya jalan. Bintulu sampai Tatau punya. Berapa tahun kita minta 1,5 tahun, kedudukan tidak boleh. Macam mana kita stronghold bagi penyokong Barisan Nasional? Rakyat tanya sama saya, macam mana ini perkara tidak boleh diselesaikan? Dalam pilihan raya kita janji, macam-macam kita janji. Janganlah 1,5 juta, 1 traffic light, 3 traffic light, 1.5 million kita tidak mampu. Mau tunggu kerjaan negeri lagi tahun depan. What happened to federal government? Itu federal government punya jalan. Saya dipaham, kerjaan negeri kata kalau dia mau pasang 2 saja, 1 lagi tidak pasang. So 1 traffic light punya rakyat nak tunggu mati lagi sana. Boleh lah, Muhammad. Saya ini perkara serius, sudah berapa lama saya soalkan ini isu. Berapa tahun sudah kita cek balik kita punya rekod semua. Berapa tahun lah. Sudah dekat tua panggang habis. Kita tak boleh buat. Ya. Kalau kita punya keluarga terlibat itu kemelangan macam mana? Kita punya belasah. Saya haraplah kementerian kami ini perkara serius. Don't take as a joke. Okay? Saya serius ini. Pasal rakyat sana kampung cepat sana cukup marah. Hari-hari dia orang mau guna itu jalan. Dia tanya kenapa begitu susah pasang ini traffic light di sana. Saya minta penjelasan daripada menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu di atas komitmen dan kesungguhan Yang Berhormat untuk mewakili kuasaan Yang Berhormat, dan saya juga serius dalam perkara ini, dan saya sendiri akan mengambil tindakan untuk memastikan bahawa traffic light yang dipohon oleh Yang Berhormat akan dapat dilaksanakan pada tahun depan. Ya, Dan sempurna bangun ya, Muhammad. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Tapi saya harap jangan itu hari saya SMS, kita akan ambil tindakan. Sampai sekarang sudah dekat 6 bulan dah. Tadi tambah lagi sudah, kalau tahun depan bila? Tahun depan ada 1 tahun. Rakyat tanya sama saya nanti tahun depan bila? Bulan 1 kah, bulan 2 kah, bulan 3? Baik, nanti saya akan bersama dengan Yang Berhormat. Baru Yang Berhormat juta, Yang Berhormat Menteri. Ya. 3 baru 1,5 juta. Saya harap kita jawab terus. Berapa bila masa tapak dunia kasih? Sempurna bangun ya, Muhammad. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya sedikit susulan daripada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berhubung kait dengan maintenance of road, federal road in particular, dengan izin. Nah, saya faham di Sarawak dan di Sabah juga kita mempunyai skim yang mana kita privatize the maintenance of road di peringkat negeri Sabah, dan kita zoning it. Ada di pantai timur, ada di pantai barat. Saya nak tahu sedikit Yang Berhormat Menteri, bagaimana kita nak pastikan supaya penyelenggaraan ini. Kadang-kadang saya masih ingat dulu masa saya berada di situ, keadaan dari segi nak berhubung dengan pihak mana, pastikan supaya jalan yang agak rosak diperbaiki. Ya, kadang-kadang rumput dah tinggi pun tak dikendalikan. Ya, yang agak tidak menyenangkan. Seperti juga Bintulu suarakan, kadang-kadang wakil rakyat kita dibangkitkan bila balik ke kawasan. Tahu tak tentang perkara ini, maintenance of road, lubang di sana, kadang-kadang aksiden pun. Saya akui, saya setuju dengan Bintulu. Ya, berbangkit banyak kali aksiden di kawasan saya, itu yang seperti yang saya cadangkan kepada dahulu Sungai Siput. The maintenance of road ni, siapa yang mengendalikan? Adakah di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat untuk memastikan supaya dia berjalan dengan lancar, dan di samping itu bagaimana perjalanan? Kerana saya dipahamkan, tak tahu betul ke, claim is always there. Bila ada tuntutan tahun dia claim, but dari segi in terms of work, adakah dia seimbang dari segi pelaksanaan yang mereka telah lakukan dengan tuntutan bayaran yang ada? Ini perlu ada pemantauan dan memudahkan rakyat dan pimpinan untuk berhubung siapa, tempat mana kita nak hubungi untuk memastikan supaya keadaan ini dapat diselenggarakan. Jangan ada yang diselenggarakan
di bandar-bandar besar, di pekan-pekan. Kadang-kadang kita dapati kalau pekan malam tu juga boleh diperbaiki. Tapi di kawasan-kawasan yang agak jauh ni, membimbangkan saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, tadi Yang Berhormat daripada Sempurna beritahu itu, memang kita ini cerita terlibat dalam kualiti. Itulah saya sentuh kualiti. Kualiti penyelenggaraan jalan raya itu naik taraf ataupun rita ceiling itu semua, ataupun buat itu poho itu semua. Kontraktor tiada apa alatan. Bila dia pergi sana tutup itu lubang, dia pakai cangkul ini macam tutup ya. Tidak sampai sebulan berlubang-lubang lagi. Bila saya ada suara beberapa kali saya kepada TI Jabatan Kerja Raya Bintulu, dia kata out of our control. Kontrak sign di Kerja Raya Persekutuan. To the maintenance. Banyak kali lah. So there is so many others. Kalau menteri tak percaya, saya boleh tuduh sama menteri. Satu-satu kalau kau tuduh. Boleh panggil kita TI datang daripada Bintulu juga. Kita berapa kali dalam mesyuarat pembangunan Bintulu. Kita soalkan isu satu ke satu. Tapi dia kata dia tak boleh buat apa. So kita berkualiti tak ada. Itulah kerjaan sudah membazirkan berapa ratus juta bilion. Ujung-ujung rakyat tak puas hati. Pasal jalan raya punya standard tak ada. Sampai taat apa kita mau. Yang Berhormat Stampin kalau boleh, sama dengan isu sama. Kalau isu sama tak apalah. Ya. Saya jawab saja pasal isu dah sama. Ya, ya. Berhubung kait dengan isu maintenance, penjagaan dibangkitkan. Memang benar kita sudah pun di peringkat persekutuan melantik syarikat konsensi untuk menyelenggarkan jalan. Dan pemantauan, monitoring dilaksanakan oleh JKR Negeri, Sarawak dan Sabah. Dan kalau ikut prosedurnya, pengesahan berhubung kait dengan bayaran akan hanya dibuat setelah disahkan oleh JKR Negeri kalau melibatkan kawasan-kawasan sama di distrik dan sebagainya. Jadi terima kasihlah di atas maklum balas daripada Yang Berhormat Bintulu dan juga Yang Berhormat Sempurna. Kalau ada bukti mengatakan bahawa proses pembayaran dibuat tapi tidak mengikut kehendak standard yang telah ditetapkan, boleh laporkan pada kita dan kita akan berbincang. Dan saya sendiri insya-Allah akan bersama dengan Berhormat Bintulu untuk berjumpa dengan apa yang dikatakan oleh Berhormat Bintulu untuk dapat maklumat yang lebih terperinci. Berkaitan dengan jurisdiction ataupun bidang kuasa, memang biasanya akan diletakkan di sepanjang jalan nama-nama syarikat penyelenggara, termasuk nama-nama perhubungan, nombor perhubungan kalau ada aduan. Dan malahan sekarang ini di peringkat Kementerian Kerja Raya, kita juga cuba membawa JKR Sabah dan Sarawak supaya mereka mewujudkan apa yang telah kita wujudkan di Semenanjung ini, iaitu kita sudah pun wujudkan apa yang dikatakan aplikasi untuk aduan jalan KKR. Mana kita boleh buat aduan secara online. Terus berhubung dengan kita untuk meletakkan di mana lokasi aduan dan sebagainya, supaya kita boleh mengambil tindakan yang lebih cepat dan pantas berhubung kait dengan perkara tersebut. Menteri kalau boleh minta pengesahan. Nak bagi Pengesahan boleh tak? Minta pengesahan tentang Ya, Mat. penyelenggaraan. Sebentar ya Mat, saya tanya Menteri nak bagi jalan tak? Sebenarnya penyelenggaraan ni isu baru yang apa saya respon secara apa. Saya akan lebih pada pergi apa yang telah dibangkitkan waktu perbahasan. Datuk Seri Ahli Berhormat dari Sibu ingin tahu berkaitan dengan berapakah peruntukan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang diluluskan dan berapakah jumlah peruntukan yang telah dilunaskan pada kontraktor terlibat. Sebagaimana Ahli Berhormat sedia maklum, aliran tunai atau cash flow untuk perbelanjaan projek ini disediakan berdasarkan nilai kemajuan kerja semasa ditapak. Bagi tahun 2016 ini sebanyak 500 juta telah disalurkan pada Kerajaan Negeri Sarawak untuk tujuan pelaksanaan projek tersebut. Ini termasuklah membayar kos pengambilan tanah yang berjumlah 250 juta. Setakat 31 Oktober 2016, jumlah peruntukan yang dibayar kepada pihak PDP ialah sebanyak 250 juta, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 129 juta telah dilunaskan pada kontraktor yang terlibat, termasuk perunding, dengan mengambil kira kemajuan kerja semasa ditapak.
Manakala bakinya ialah untuk tujuan bayaran kemajuan bagi bulan November dan Disember 2016 yang masih belum disahkan oleh JKR Sarawak dan Jurutera Pemeriksa Bebas ataupun singkatannya ICE, Independent Checker Engineer. Ahli berhormat di Sibu juga inginkan penjelasan sama ada peruntukan untuk projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak bernilai 16.488 bilion. Ini adalah peruntukan di luar daripada peruntukan pembangunan biasa untuk negeri Sarawak. Untuk makluman ahli berhormat, peruntukan kerajaan pusat untuk projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak ini sebenarnya adalah di luar dan melebihi daripada peruntukan pembangunan normal untuk Sarawak. Ini bermakna peruntukan biasa kerajaan pusat pada kerajaan negeri tidaklah terjejas, sebaliknya negeri ini akan menerima tambahan melalui projek-projek pembangunan berskala besar yang lain seperti Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak dan juga Jambatan Batang Lupar yang akan dibiayai secara perkongsian bersama. Datuk Seri Yang Ketua, Ahli Berhormat dari Limbang dan Sipitang memohon penjelasan bilakah projek Lebuh Raya Pen Borneo fasa kedua negeri Sarawak akan dilaksanakan, iaitu melibatkan laluan dari Miri ke Limbang ke Lawas melalui negara Brunei Darussalam dan seterusnya ke Merapuk dan Sindomin di sempadan negeri Sarawak dan Sabah. Untuk makluman kedua-dua ahli berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini, Jemaah Menteri pada bulan Oktober lalu secara prinsipnya bersetuju supaya rundingan dimulakan dengan Kerajaan Brunei Darussalam terlebih dahulu berhubung dengan pelaksanaan fasa kedua Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang akan merentasi negara tersebut. Ini berikutan hasil persetujuan daripada pertemuan pemimpin antara kedua-dua negara dan rundingan pemimpin Tahunan Malaysia Brunei Darussalam ke-20 yang diadakan di Putrajaya pada 4 Oktober 2016. Antara isu teknikal yang akan dibincangkan di peringkat pegawai ialah mengenai penetapan jajaran Lebuh Raya Pen Borneo yang menghubungkan Sarawak dan Sabah melalui negara Brunei Darussalam dan juga perbincangan mengenai langkah-langkah bagi mempermudah pemeriksaan pasport untuk melancarkan perjalanan pengguna Lebuh Raya Pen Borneo dari Sabah ke Sarawak yang merentasi Brunei Darussalam. Delegasi negara diketuai oleh bahagia Ketua Setiausaha Negara dengan kehadiran bersama Wakil Pegawai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kerjaya. Berdasarkan perancangan, rundingan Lebuh Raya Pen Borneo fasa kedua negeri Sabah dijangka akan dimuktamadkan selewat-lewatnya pada pertengahan tahun hadapan. Stampin bangun ya. Dan tertakluk pada hasil rundingan teknikal antara kedua-dua negara. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Menteri. Saya nak minta pengesahan sahaja. Tadi Menteri, Yang Berhormat Menteri katakan daripada 800 million, 500 million telah pun dibagikan kepada kontraktor, betul tak? Itu sahaja, terima kasih. Saya katakan tadi 500 juta telah diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak, 250 juta untuk bayaran pampasan tanah, 250 lagi untuk bayaran kontraktor termasuk perunding. Okay. Mengikut fasa-fasa kerja yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Sama. Datuk Seri Yang Di-Pertua beralih pada isu baru iaitu berkaitan cabaran pelaksanaan sistem binaan industri ataupun IBS di negara ini. Ini untuk menjawab soalan yang mungkin berbangkit daripada premis perbahasan oleh ahli berhormat dari Tambun dan juga Tanjung Manis. Sebagaimana ahli berhormat sedia maklum, tujuan IBS diperkenalkan ialah untuk meningkatkan produktiviti pembinaan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing dalam industri pembinaan. Antara kebaikan penggunaan kaedah IBS ialah dapat mempercepatkan tempoh masa pembinaan, meningkatkan kualiti binaan dan dapat mengurangkan bilangan pekerja di tapak pembinaan. Ini sekaligus akan menjadikan tapak pembinaan lebih bersih, selamat dan juga terkawal. Diakui bahawa tahap penggunaan IBS negara kita masih rendah berbanding negara-negara maju yang lain. Berdasarkan kepada persampalan terkini yang dibuat oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ataupun ICU JPM, didapati kurang daripada 24% projek kerajaan menggunakan komponen IBS bagi pembinaan bangunan kerajaan dan 14% lagi projek bagi pembinaan bangunan swasta di negara ini. Antara cabaran penggunaan IBS negara ini ialah berkaitan dengan dua faktor paling kritikal, iaitu melibatkan polisi pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan juga inisiatif oleh pihak pemaju itu sendiri. Di samping itu, cabaran penggunaan IBS lain ialah berkaitan dakwaan kos keseluruhan projek yang lebih tinggi berbanding kaedah konvensional.
Ini berkemungkinan disebabkan oleh masalah kekurangan pembekal, pembelian acuan yang mahal serta kos pengangkutan yang tinggi. Selain itu juga, pembuatan komponen IBS juga memerlukan peralatan berteknologi tinggi dan lebih mahal berbanding alatan konvensional. IBS juga berhadapan dengan cabaran dan halangan untuk mengatasi isu tahap integrasi projek yang lemah dan proses reka bentuk yang masih menggunakan kaedah konvensional di samping isu kekurangan tenaga mahir dan skim latihan yang masih terhad. Sehubungan itu, bagi meningkatkan tahap penggunaan IBS di kalangan projek-projek kerajaan dan swasta, Kementerian Kerja Raya melalui CIDB antara lain telah melancarkan program transformasi industri pembinaan atau Construction Industry Transformation Plan dengan izin singkatannya CITP untuk 2016 hingga 2020. Melalui inisiatif itu, CIDB antara lain telah mengadakan beberapa sesi konsultasi dengan pihak industri pembinaan mengenai pelaksanaan IBS di negara ini. Hasil dari pembincangan itu, pihak industri pembinaan bersetuju untuk menggunakan kaedah IBS dalam pelaksanaan projek mereka mulai tahun hadapan, iaitu 2017. Ini bermakna nilai skor IBS akan ditetapkan sebagai salah satu syarat wajib dalam memberi kelulusan perintah pembangunan oleh pihak berkuasa tempatan. Datuk Seri Yang di-Pertua, sekarang saya beralih pula kepada isu yang terakhir, iaitu tentang pelaksanaan projek-projek lebuh raya, termasuk berkaitan operasi lebuh raya dan juga penetapan kadar tol. Ahli Berhormat dari Sabak Bernam meminta JKR untuk mempertingkatkan aspek keselamatan dan pengurusan trafik serta penyelenggaraan jalan dan sistem pemfaritan bagi pakej naik taraf jalan FT05 dari Sabak Bernam ke Tanjung Karang, iaitu salah satu pakej projek lebuh raya Pantai Barat dari Taiping ke Banting yang sedang dalam peringkat pembinaan. Untuk makluman ahli berhormat, kementerian ini mengambil maklum dan perhatian serius terhadap isu-isu setempat yang dibangkitkan berkaitan pelaksanaan projek ini. Sebagai agensi pelaksana, JKR sentiasa mengadakan perbincangan dengan agensi kerajaan yang berkaitan seperti PDRM, Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS, syarikat-syarikat utiliti dan juga pemimpin-pemimpin tempatan untuk meminimumkan sebarang kesulitan yang mungkin timbul dan seterusnya memastikan kelancaran pelaksanaan projek ini. Untuk tujuan rekod, projek menaik taraf Jalan Persekutuan 05 dari Tanjung Karang ke Sabak Bernam ialah sebahagian daripada skop lebuh raya projek barat ataupun lebih dikenali sebagai WCE dari Taiping ke Banting. Laluan sepanjang 50 km itu sedang dinaik taraf kepada reka bentuk piawaian lebuh raya secara kaedah kontrak konvensional di bawah pengawasan Jabatan Kerja Raya. Projek dengan nilai kontrak sebanyak 709 juta ringgit itu telah dimulakan pada 21 Mac 2016 yang lalu dan ia dirancang akan siap dalam tempoh masa 4 tahun, iaitu 20 Mac 2020. Pada masa kini, kemajuan semasa ditapak telah mencapai 7%. Masih mengenai isu projek WCE, iaitu bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat dari Parit yang memohon supaya dipercepatkan projek membina dan menaik taraf Jalan Parit Si Putih sepanjang 9 km yang terlibat sebagai jalan susul ke lebuh raya Pantai Barat. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, berdasarkan perancangan laluan tersebut Berdasarkan perancangan, laluan tersebut akan hanya dinaik taraf selepas 10 tahun WCE beroperasi, iaitu dijangka pada tahun 2030, atau jika aliran trafik telah mencapai level of service, yakni kesesakan sederhana, iaitu kategori C, yang mana yang lebih dahulu. Namun begitu, kementerian ini mendengar harapan ahli berhormat itu, di mana permohonan projek ini telah dikemukakan kepada agensi pusat untuk pertimbangan dalam rolling plan rancangan Malaysia yang ke-11 akan datang. Datuk Seri Yang Tua, ahli berhormat dari Petaling Jaya Selatan minta campur tangan kementerian ini untuk mengatasi isu kesesakan trafik di persimpangan Jalan Kelang Lama dan Jalan Templar ke lebuh raya Pantai NPA. Untuk makluman ahli berhormat, kementerian ini mengambil maklum mengenai isu kesesakan trafik di lebuh raya Pantai Baru NPA, terutamanya di persimpangan Jalan Kelang Lama dan Jalan Templar. Ini kerana selain lebuh raya Persekutuan 2,
laluan MPE adalah merupakan antara laluan utama di kawasan berkependudukan padat yang menghubungkan bandar satelit Petaling Jaya dan pusat bandaraya Kuala Lumpur dan sebaliknya. Sungai besar bangunnya. Ya, Mak. Dalam lebuh raya ini yang berkaitan dengan lebuh raya daripada yang baik, penambahbaikan daripada Tanjung Karang ke Sabak Benam itu, isu utama yang berlaku sekarang ini adalah berkaitan dengan paip-paip pecah, di mana paip-paip pecah ini berada di bawah laluan lebuh raya yang dibaik pulih. Saya difahamkan beberapa siri pertemuan inisiatif sudah pun dibuat, tetapi penambahbaikan itu kita menjangkakan akan ada pengalihan paip-paip tersebut. Jadi mohon kalau ada pencerahan daripada Dewan Menteri. Memang benar Emak Menteri. Sungai Besar berhubung kait dengan Lebuh Raya. topik baru ke berhubung kait dengan WCE? Lebuh Raya lah kaitan dengan Lebuh Raya. Saya selesaikan WCE dulu. Yang berhormat dari Sungai Besar Yang Budiman, sememangnya memang berlaku peringkat awal paip-paip pecah disebabkan kecuaian kontraktor dalam melaksanakan projek. So apa yang telah dilakukan ialah pegawai-pegawai kita, khususnya the site of the SO, telah mengambil tindakan untuk memberi amaran, termasuklah meletakkan denda kepada kontraktor, iaitu untuk menggantikan segala projek yang pipe yang telah pecah. Dan kini kadar kerosakan pipe dah menurun, dan insya-Allah kita harapkan tak ada lagi lah pipe-pipe yang rosak. Dan sama ada projek pipe-pipe lama ini akan digantikan. Saya kira perkara ini mungkin kita kena tengok, sebab pipe lama kawasan tu lembut menjadi salah satu cabaran, dan kita akan perincikan dengan jawatan kuasa teknikal kita nanti. Ya, Sungai Besar duduk sekejap yang Sungai Besar. Emak Menteri, kalau mengenai kawasan yang detailnya boleh kita bincang di peringkat jawatan kuasa ya. Ini peringkat dasar. Saya ingat Yang Emak Menteri lagi 15 minit boleh habis ya. Tak banyak ke? Tak banyak, terima kasih. Ya, Bukit Gantang. Sekejap. Masih ada? Adakah di peringkat dasar lagi? Adakah dia sebenarnya ada kaitan dengan kos di peringkat awal itu? Saya dimaklumkan di peringkat awal ada kos untuk mengalihkan paip-paip tersebut. Jadi sekarang ini telah tidak ada kerana pengurangan daripada segi kos pembinaan. Okey. Nanti yang detail itu kita boleh bincangkan di peringkat jawatan kuasa. Ya. Okay, terima kasih kepada Datuk Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Iaitu saya nak tanya berkenaan dengan apa perancangan yang dibuat hal yang untuk pembesaran jalan selepas daripada tol Juru. Kerana selalunya kebiasaannya kita kalau nak sampai ke tol Sungai Dua tu, kalau waktu boleh katakan waktu setiap hari, kalau waktu jam tu hari perayaan lagi lah kadang-kadang sejam. Jadi adakah perancangan yang ada untuk membesarkan jalan supaya membolehkan tidak berlakunya trafik di antara tol Juru sampai ke tol Sungai Dua? Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Datuk Seri yang Ketua, perkara ini ada perkara baru yang dibawa, tapi memang ada banyak cadangan berhubung kait dengan perkara ini, masih dalam peringkat penilaian, sama ada di peringkat UKAS maupun di peringkat kementerian. Sehubungan itu, untuk mengurangkan impak kesesakan di MPE, Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah mengarahkan pihak konsesi NPE untuk melaksanakan beberapa langkah proaktif, iaitu seperti berikut. Pertama, membuat laluan terus dari Taman Maju Jaya ke arah persimpangan Templar pada masa puncak, iaitu pagi saja. Kedua, menambah jalan susur ataupun ramp di persimpangan Gasing daripada satu lorong pada dua lorong. Ketiga, melaksanakan laluan kontra dari jalan Gasing ke NPE pada masa puncak, iaitu petang saja bermula 1 September 2016. Dan yang keempat, mengawal aliran trafik semasa waktu puncak melalui unit pasukan ronda NPE dan juga bantuan daripada pihak PDRM cawangan trafik. Untuk makluman Ahli Berhormat Petaling Jaya Selatan, kementerian ini juga telah berbincang dan mencadangkan pada pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya supaya membina persimpangan bertingkat di beberapa lokasi yang dikenal pasti di sepanjang Jalan Templar. Ini bertujuan membantu kelancaran trafik berikutan daripada pembangunan yang pesat dan juga penambahan bilangan kenderaan setiap hari. Di samping itu, pengguna juga
digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam bagi membantu mengurangkan masalah kesesakan trafik. Datuk Seri Yang Ketua Ahli Yang Berhormat daripada Taiping dan juga daripada Batu Pahat meminta penjelasan mengenai rasional kerajaan membenarkan lanjutan tempoh konsesi Lebuh Raya Utara Selatan sehingga ke tahun 2038. Jawapan terhadap soalan ini ialah sama sebagaimana penjelasan kementerian ini terhadap soalan lisan daripada Ahli Yang Berhormat dari Bagan pada 1 November 2016 yang lalu. Mengikut perjanjian konsesi asal iaitu tahun 1988, Lebuh Raya Utara Selatan sepatutnya akan tamat pada tahun 2018. Walau bagaimanapun berikutan usaha untuk mengurangkan kesan kenaikan tol, kerajaan terpaksa menstrukturkan semula kadar tol Lebuh Raya tersebut, iaitu pada tahun 1999, tahun 2002 dan 2011. Di bawah penstrukturan PLAS terkini 2011, semua 5 konsesi tol Lebuh Raya di bawah syarikat PLAS Malaysia Berhad termasuk Lebuh Raya Utara Selatan telah diselaraskan di bawah entiti tunggal di mana ia akan berakhir pada 31 Disember 2038. Datuk Seri Yang Di-Pertua, akhir sekali Ahli Yang Berhormat dari Taiping juga meminta penjelasan sama ada kadar tol akan dinaikkan pada tahun hadapan untuk Lebuh Raya yang berhak menerima kenaikan mengikut perjanjian konsesi. Sebagaimana jawapan kementerian ini pada soalan lisan daripada Ahli Yang Berhormat Bagan pada 1 Disember 2016 lalu, hanya terdapat 4 sahaja Lebuh Raya yang berhak menerima kenaikan tol pada tahun 2017 berbanding 8 Lebuh Raya pada tahun 2016. 4 Lebuh Raya itu ialah Lebuh Raya Penyuruhan Trafik Johor ataupun EDL, Lebuh Raya Kajang Seremban ataupun LEKAS, Lebuh Raya Senai Desaru SDE dan Lebuh Raya Koridor Gatri GCE. Anggaran jumlah pampasan tol 2017 bagi 4 Lebuh Raya tersebut sahaja ialah sebanyak 59.77 juta, tertakluk jika tiada kenaikan tol dibenarkan oleh kerajaan. Untuk makluman Ahli Berhormat dan juga Ahli Dewan yang mulia ini, Jemaah Menteri pada 12 Oktober 2016 yang lalu telah bersetuju memutuskan untuk menangguhkan cadangan pelarasan kadar tol bagi tahun 2016 dan 2017. Dengan arti kata lain, tak adalah kenaikan tol untuk tahun ini dan tahun depan. Tuan Yang Ketua, ya, sila. Maaf, Tuan Menteri. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya nak dapat penjelasan sikit. Apabila tidak ada kenaikan tol seperti mana yang sepatutnya mengikut perjanjian pada 2016 dan 2017, maka apakah kesannya dari segi jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh kerajaan kepada syarikat-syarikat konsesi tol itu? Adakah ianya telah diambil kira jumlah yang disebutkan tadi dalam 59 juta tu, kalau tak silap saya, yang saya faham adalah untuk yang 4 konsesi itu, tetapi yang ada yang kata yang berapa, 6 ataupun 8 yang lain yang sepatutnya pada 2016. Itu nombor satu. Nombor dua, adakah kerajaan memikirkan tentang kemungkinan untuk dirunding balik syarat-syarat perjanjian konsesi tol itu berdasarkan kepada prestasi keuntungan syarikat tol itu sendiri, ya, sama ada ianya merupakan satu perkara yang mungkin supaya kita tidak terpaksa menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini setiap tahun ataupun selepas setiap 2-3 tahun, ya, di mana mengikut perjanjian perlu ada kenaikan, tak ada kenaikan maka kita kena bayar pampasan dan sebagainya. Memandangkan bahawa saya yakin bahawa syarikat-syarikat ini juga pasti mengambil kira kepentingan rakyat jelata, dia punya tanggungjawab sosialnya, maka tidakkah ada kemungkinan dia punya terms of agreement tu dengan izin boleh dirunding balik ataupun dikaji balik dan dikemukakan satu kaedah dan pendekatan yang kurang membebankan rakyat. Okay.
Saya kira isu ini dah banyak kali saya jawab dalam Parlimen yang mulia ini. Saya akan ulang beberapa perkara. Pertama sekali, perjanjian berhubung kait dengan tol sudah ada 4 generasi. Daripada generasi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan dari situ semua penambahbaikan sudah pun dapat dilaksanakan. Untuk semua tol-tol ataupun konsesi yang baru ini, iaitu generasi keempat, malahan generasi ketiga, memang sudah ada early exit clause. Maknanya, pertama, kalau mereka sudah dapat pulangan yang telah dipersetujui waktu perundingan dulu, makna kita boleh tamatkan tempoh konsesi lebih awal daripada perjanjian. Satu lagi ialah profit sharing element. Kalau ada profit, there will be some contribution back to the government. Itu memang penambahbaikan. Cuma cabarannya ialah adakah kita dapat mengubah perjanjian apa yang telah termaktub dalam perjanjian. Jadi untuk kita mengubah perjanjian tertakluk pada banyak perkara. Bukan saja antara kerajaan dengan syarikat konsesi, tapi ianya juga terlibat dengan pihak bank, pemberi bond dan juga pelabur-pelabur. Ini yang kadang-kadang challenges di mana syarikat konsesi kadang-kadang sebab mereka dah tertakluk kepada jaminan untuk pembayaran bond, guarantee dividend and so on. Jadi perkara ini yang menyebabkan ada perkara tak dapat dipersetujui. Memang perundingan dilaksanakan dengan syarikat konsesi berhubung kait dengan pampasan dan juga kaedah pembahasan. Kalau dulu, kalau kita ingat pada satu ketika, kita tidak bayar pampasan tapi dilanjutkan tempoh. Ianya juga akan memberi kesan. Dan ini juga satu perkara yang memang kita tengok pelbagai pendekatan bagaimana kita dapat melihat pada perkara ini. Tapi pokoknya bukan mudah untuk kita mengubah sesuatu yang telah termaktub dalam perjanjian, tapi kita sentiasa berusaha untuk mencari jalan yang terbaik supaya ianya seimbang di antara tanggungan kerajaan pada masa yang sama tidak membebankan rakyat kita. Saya kira memadai untuk saya respon setakat itu yang di-Ketua. Di atas kesontokan masa, saya kira saya telah pun respon pada semua yang telah dibangkitkan dalam peringkat dasar. Terima kasih kepada semua ahli-ahli berhormat. Dan kalau ada lagi perkara yang berhubung kait dengan kementerian kita, bolehlah berhubung dan kita sedia untuk berbincang dan mencari penyelesaian pada apa saja isu yang telah dibangkitkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sebenarnya banyak lagi kementerian yang perlu kita habis sehingga hari Isnin, dan sebab itu kita minta setiap kementerian dapat habiskan dalam masa 1 jam. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya jemput Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kalau boleh juga 1 jam, Yang Amat Menteri.